bukan kitab karangan manusia. 3 surah ini bukan turun daripada makhluk. Ia adalah buku daripada Allah. Ia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teruja bermaksud jangan bagi harga yang rendah kepada ayat-ayat Allah. Apa maksud harga yang rendah? Maknanya cara dia menilai surah ini, contohnya hanyalah menganggap 3 surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hanyalah surah untuk berubat sahaja. Jadi tidak sepatutnya kita menganggap 3 surah ini hanya untuk berubat sahaja. Kerana manfaat perubatan ada, manfaat ruqyah ada. Tetapi 3 surah ni menawarkan kehebatannya lebih daripada tu. Lebih daripada merawat tubuh yang sakit. Kita kenal tak sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Bilal bin Rabah? Kenal kan? Anak-anak kita barangkali tahu cerita Bilal bin Rabah dengan batu besar di atas dadanya hampir remuk. Bagaimana suratul Ikhlas melahirkan manusia seperti Bilal yang ketika sakit diseksa, yang disebut di mulutnya adalah Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Bagaimana tentera Badar dengan jumlah 313 dan di hadapan mereka musuh yang 3 kali lipat, laungan mereka adalah Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Macam mana boleh ada manusia yang tidak takut kepada Umayyah bin Khalaf seperti Bilal? Bagaimana boleh ada manusia-manusia yang tidak takut kepada Abu Jahal dan 1000 tentera kafir? Semuanya datang daripada suratul Ikhlas. Macam mana orang dulu-dulu ditarbiah oleh Allah dan Rasulnya menerusi suratul Ikhlas. Jadi kita jangan baca sekadar untuk semata-mata kepentingan tubuh. Sedangkan Al-Quran diturunkan juga syifa lima fis sudur, untuk kepentingan merawat hati dan ruh. Suratul Falaq dan suratul Nas, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, atas muka bumi tak ada yang lebih kaya dari 2 surah ni. Tu kata dia. Atas muka bumi ni memang ramai orang kaya, tetapi tak ada yang lebih kaya daripada 2 surah ni, Al-Falaq, An-Nas. Apa maksud kata-kata Ibnul Qayyim ini? Tuan-tuan, kenapa anda nak kaya? Apa makna kaya kalau hidup tidak selamat? Betul tak? Kereta banyak, rumah banyak, anak-anak ramai, empire bisnes luas. Orang nak kaya sebab nak bahagia. Tak ada kebahagiaan, tak ada keamanan kalau hidup diburu oleh orang-orang yang tidak senang dengan harta dan kekayaan kita. Tak ada makna mewah hidup kalau hidup tidak tenteram. Kerana di akhirnya yang kita bimbang, kita ada musuh kan? Kaya raya tapi ada musuh. Ini adalah 2 surah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam 2 surah ini perlindungan daripada musuh fizikal dan musuh spiritual. Suratul Falaq musuh fizikal, musuh yang wujud, musuh yang bernama makhluk yang wujud, boleh dilihat dengan mata tetapi anda mungkin tidak nampaknya sekarang. Mereka bersembunyi, apatah lagi di malam hari operasi mereka tidak kelihatan. Itu Al-Falaq. Adapun An-Nas, kita mengisytiharkan permusuhan dan kita memohon perlindungan daripada Allah daripada mereka yang menimbulkan was-was. Jadi kita akan terang satu persatu. Poin saya teruja. Maknanya macam mana Al-Quran dilihat begitu oleh para ulama tadi.
A. Lepas huruf T, huruf A ni nak mudah hafal lah ni, sebab tu saya buat akronim tu. A, ambil berat cara bacaan. Maksudnya belajar daripada guru-guru, membetulkan tajwid. Kalau suara sedap, baca taranum cantik sikit. Yang penting bacalah Quran dengan beradab. Apa maksud beradab? Quran turun dalam bahasa Arab, jangan melayukan bahasa Arab. Yang mana patut sebut ha, ha. Yang mana sebut ha, ha. Jangan kerana kita Melayu 40-50 tahun, baca Quran pun jadi Melayu belaka. Sebab kita kena beradab dengan Nabi SAW. Beradab dengan Nabi bukan sekadar orang sebut Rasulullah, kita sebut SAW. Tetapi bila Nabi orang Arab, Quran turun dalam bahasa Arab, maka betulkan lidahmu menuturkan huruf-huruf Arab dan kalimah-kalimah Arab. Itu A. Jadi untuk A ni kita baca sama-sama boleh. 3 surah yang semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Anak-anak tahfiz memang boleh menangis dengan 3 surah ini apabila lulus ujian khatam Quran. Mereka dah sampai kepada penutupnya. Kita macam mana ya? Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk menghafal sebanyak-banyaknya daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ambil berat cara bacaan, itu A. Ambil berat cara bacaan. Yang huruf sa jangan dibaca sin. An-nafasat, salah. An-nafasat, sa kat situ, bukan sin. Okey, lepas huruf A, D. D dapatkan terjemahan. Supaya tahu gapo dia dalam bahasa Melayu ayat-ayat tadi. Okey, kalau ada karya Bestari ni bagus, Mu'jam, sebab dia punya terjemahan bukan setakat kat tepi tu, bahkan bawah perkataan Quran tu sendiri. Ada di masjid ni? Tak ada. Tak apa, boleh dapatkan Quran terjemahan prakata. Perkata, maafkan saya. Terjemahan perkata. Beg tangan Carlo Rino 3-4 ribu boleh beli. Takkanlah Quran terjemahan tak boleh beli. Quran terjemahan perkata, supaya apa dalam bahasa Arab tu kita tahu apa dalam bahasa Melayu. Contoh kan, As-Samad. As-Samad apa dia dalam bahasa Melayu? Jadi kalau tak ada Quran terjemahan susah. Jadi sekurang-kurangnya penerbit kepada Quran terjemahan yang pastinya ada panel penterjemahan sudah membantu kita. As-Samad itu tempat bersandar. Itu terjemahan dia. Jadi paling kurang kita tahulah apa makna dia. Tadi baca tak tahu, kita punya bacaan betul dah, tapi berapa ramai yang memperbetulkan bacaan, tak faham pun apa yang dia baca. Jadi kita cuba faham apa yang kita baca. Al-Falaq. Al-Falaq apa dia? Al-Falaq artinya subuh. Ikut terjemahan. Kita ambil satu lagi. An-Naffasat. Wanita-wanita di belakang sana.
Apakah an-naffathat? Jadi terjemahan perkata-kata wanita-wanita penyihir yang meniup-niup. Meniup-niup apa? Meniup-niup api untuk memasak ke apa ni? Kena baca sampai habis lah ayat tu, baru faham. Okey. Khannas. Khannas apa dia? Khannas yang selalu bersembunyi. Kan kita faham? Okey. Saya bacakan sepintas lalu terjemahan surah Al-Ikhlas. Katakanlah olehmu, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bersandar, tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Suratul Falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, daripada kejahatan yang Dia ciptakan, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan daripada kejahatan makhluk-makhluk yang meniupkan kesimpulan-simpulan talinya, dan daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia melaksanakan kedengkiannya. An-Nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah, daripada kejahatan syaitan yang timbul tenggelam, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Kalau kat Radio IKIM tu memang ada terjemahan yang macam ni. Maknanya kita pun jadi bangun daripada tidur cara dia terjemah tu. Sebab ada terjemahan yang memang membosankan lah. Dia baca sehala sahaja, naik turun tak ada. Sebab tu kita tidur khutbahnya. Jadi kita cuba baiki kualiti penyampaian khutbah kita. Yang bukan di sinilah, di banyak tempat saya hadiri memang mudah tidur lah. Okey, sekarang kita berada pada huruf yang keempat. T apa dia tadi? Teruja. A apa dia? Ambil berat cara bacaan. D apa dia? Dapatkan terjemahan. A, ajukan soalan. Kita nak tadabbur ni, kita kena ada banyak soalan dalam fikiran yang kita nak tanya ustaz yang datang. Contoh soalan, kenapa Quran di hujung-hujung ni ustaz, dia punya surah pendek-pendek ustaz? Makin lama makin pendek. Itu soalan nombor 1, boleh dicipta, betul? Soalan nombor 2, boleh dicipta. Kenapa Quran yang 600 muka surat lebih ni, yang 114 surah ni, Allah pilih 3 surah ni duduk kat ujung sekali? Tak ada surah lain ke? Kenapa kena 3 kul berada di hujung Quran menutup tirai? Soalan yang terakhir, ini contoh soalan lah yang boleh diajukan. Kenapa 3 surah ni Allah Ta'ala susun? Kena Ikhlas dulu baru Falaq, kena Falaq dulu baru An-Nas. Jadi kita jawab satu-satu, boleh? Soalan pertama apa dia? Saya pun lupa. Apa dia tadi soalan pertama dia? Bukan, itu nombor 3 je. Soalan nombor 1 tadi. Jawapannya adalah, para ulama kita berkata, Al-Quran di hujung-hujung, khususnya separuh masa yang kedua juzul amma. Juzul amma tahu tak? Separuh masa kedua ni yang bukan panjang-panjang macam An-Naba, An-Nazi'at tu, dia pendek-pendek sikit. Saya pada lupa surah apa yang mula pendek-pendek ni. Pendek-pendek ni sebab Quran nak memperjelas benda yang paling penting dalam Quran. Surah pendek-pendek ni tujuan dia adalah Allah Ta'ala nak sebut benda paling penting. Sebab mula-mula Quran ni panjang-panjang, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Panjang ke pendek? Tuan-tuan haji, puan-puan haja, pendek Al-Baqarah tu pendek Panjang.
Kekadang bila surah tu panjang, kita pun tertanya-tanya apa sebenarnya yang nak diperkatakan surah ni. Kerana kita pun jarang-jarang baca, kerana terlalu panjang. Sebab kita ni kalau boleh nak baca satu surah ni, biarlah habis terus pada malam tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Qamar, walaqad yassarnal Qur'an lidzikir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingati. Kalau saya boleh tanyalah, berapa ramai yang ingat suratul Baqarah malam ni? Tetapi kalau saya tanya, berapa ramai yang ingat hafal suratul Ikhlas? Semua boleh, insya-Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kan Allah faham manusia ni suka beri alasan. Al-Quran panjanglah, susahlah untuk saya faham. Saudara, ada yang pendek, kenapa tak tengok? Yang pendek tu bukan sengaja Allah Ta'ala memendekkannya. Allah merumus, Allah mengemukakan kesimpulan-kesimpulan penting kepada huraian-huraian Quran di awal-awal, di tengah-tengah. Sebagai contohlah, saya bagi contoh. Dalam Quran ada tak cerita para nabi bertembung dengan musuh-musuhnya? Contoh Nabi Ibrahim, siapa musuhnya dari kalangan orang-orang yang berkuasa? Namrud. Siapa lagi? Kita ada Nabi Musa yang bertembung dengan Fir'aun. Kita ada lagi Nabi Isa. Kita ada juga ramai Nabi yang mana cerita mereka adalah cerita pertembungan dengan pemimpin-pemimpin kaum. Maknanya Nabi ada musuh. Tetapi para anbiya, walaupun musuh lebih ramai, walaupun mereka seorang, Nabi ni seorang, Nabi Nuh contohnya, katakan berseorangan, bersendirian, dan musuh mereka sangat ramai, apa rahsia Nabi-Nabi ni tidak gentar kepada musuhnya? Tuan-tuan boleh lihat juga ucapan Nabi Allah Hud alaihi salam dalam surah Hud. Baginda seorang diri mencabar seluruh pemimpin-pemimpin kafir dengan berkata, kalau kalian tidak senang saya berdiri di sini, maka aturlah konspirasi dengan bersegera. Jangan bertangguh walau sesaat ke atas saya sekarang. Dia cabar depan-depan. Ini bukan calang-calang manusia yang dicabar. Kaum Ma'ad adalah kaum yang Allah kurniakan batang tubuh yang gagah perkasa. Pendek kata, Allah kurniakan kepada mereka kemampuan untuk melakukan apa sahaja dengan tubuh mereka. Gangster, bully. Kalau setakat Nabi Hud alaihi salam seorang diri, pendek kata petik jari sahaja bagi pemimpin-pemimpin kaum Ma'ad untuk membelasah Nabi ini. Tetapi baca surah Hud, Nabi Hud tidak boleh diapa-apakan, Nabi Nuh tidak boleh diapa-apakan, Nabi Saleh tidak boleh diapa-apakan, Nabi Lut tidak boleh diapa-apakan, Nabi Shu'aib tidak boleh diapa-apakan, hinggalah kepada sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diapa-apakan. Soalan, apa rahsia mereka tidak boleh diapa-apakan? Kerana kita mungkin tak baca surah Hud, kita mungkin tak baca suratul A'raf, panjang sangat. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas adalah jawapan bagaimana mereka boleh berani menghadapi musuh-musuh Allah yang gagah perkasa, kerana mereka benar-benar meyakini hidup dan mati bukan di tangan depa. Hidup mati di tangan Tuhan, kepada Dia saya memohon perlindungan. Dan Allah menunjukkan kekuatannya dengan melindungi setiap Rasul. Jadi suratul A'raf tak hafal tak apa tuan-tuan, suratul Hud tak hafal tak apa, tetapi kalau boleh hafal lah suratul Falaq dan suratul Nas, kerana dua surah terakhir ini surah yang memberitahu sebaik-baik tempat meminta perlindungan. Ini namanya As-Samad. Ini namanya As-Samad. Dua surah yang datang selepas itu mentafsirkan suratul Ikhlas, menghuraikan As-Samad pada suratul Ikhlas, tempat bersandar, tempat berlindung, tempat bergantung bila kita diuji Allah dengan musibah. Gitu. Jadi saya simpulkan, surah
yang pendek-pendek di hujung Quran mengemukakan intipati utama ajaran Quran.